Okey, soalan terakhir, soalan nombor 15. Rajah 9 menunjukkan satu sektor bulatan MJKL berpusat M dan dua sektor bulatan PJM dan QLM yang masing-masing berpusat di P dan di Q. Diberi sudut meja JML ialah 3.6 rad. Cari jejari bulatan MJKL. Okey, kita dah label sini 3.6 rad. Jadi kita nak tahu panjang ML atau MJ. Itu dari jejari. Kita akan menggunakan formula ini. Jadi dalam kes ini, formula cos ini iaitu formula yang kita belajar masa penyelesaian segi 3. Jadi sini A, yang ni A. Jadi pertamanya sudut ni kita boleh gunakan dalam rad atau gunakan dalam darjah. Jadi satu rad ialah 180 bahagi dengan 3.142. Jadi 57 pelan 288 darjah. 57 pelan 288 darjah. Jadi formula ni, jadi A lah panjang ini, B dan C lah kedua-duanya 5. Jika kita gunakan MJ kuasa 2, iaitu 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 5 darab cos 57 pelan 288. Itu kalau kita gunakan setting calculator kita dalam darjah. Ada dekat sini D. Kamu boleh guna ni lah. Ataupun kamu kena guna yang ini. Kalau kamu nak gunakan 1 darab dengan cos 1, pastikan tukar dalam calculator ni kepada unit radian. Jadi dalam kes ni saya guna kat sini je. Iaitu 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 5 darab cos 57 pelan 288. Kita dapat 22 pelan 97, itu ialah MJ kuasa 2. Jadi MJ ialah punca kuasa 2 bagi 22 pelan 979, iaitu kita tekan punca kuasa 2 bagi jawapan tersebut ialah 4.79336. Kalau kita ambil sebagai 4 angka bererti, dia akan 4.794 cm. Okey. Seterusnya dia nak B, soalan B, perimeter rantau berlorik. Rantau yang berlorik yang mana? Okey, yang atas ni. Okey, perimeter rantau ini. Itu rantau berlorik. Jadi kita kena kira JKL, lepas tu tambah lagi dengan JM dan ML. JM dan ML tu sama. Jadi untuk soalan B, kita mulakan dengan JKL dulu. JKL ataupun kita tulis perimeter ialah JKL tambah LM tambah MJ. Jadi kita kira JKL. Itu apa formula dia? S sama dengan J theta. Okey, S sama dengan J darab theta. Jejarinya yang tadilah, yang tu 4.7 ni. Jadi yang tu ialah 4.794 jarak ni jejari dan sudutnya 3.6 rad ni. 3.6. Di darab 3.6. 4.794 darab 3.6, kita dapat 17.2584. 17.2584 cm. Dan kemudian untuk LM. Okey, ini bukan, ini garis lurus garis lurus M ni. Tetapi yang ni lengkuk. Jadi lengkuk ini kita gunakan formula yang sama juga, iaitu lengkuk LM adalah J darab theta juga. Jadi jarinya 5 sekarang dan tetanya 1, so dapat 5 lah. Jadi perimeter
Untuk yang ni adalah 17.2584 tambah 5 tambah 5 cm, iaitu kita dapat 27.2584 cm. Itu untuk soalan B. Dan soalan C, luas rantau berlorek. Okey, jadi untuk luas formula sektor, okey, luas adalah 1/2 J kuasa 2 theta kalau kita gunakan theta dalam radian. Okey, jadi untuk itu, untuk C kita kira mana dulu? Kita kira seluruhlah JKLM. Okey, jadi kamu kena tahu JKLM itu adalah termasuk sekali dengan ruang ini. Okey, sebab itu sektor. Okey, jadi hitam dengan merah sekaligus. Okey, jadi kita kena kira JKLM dan tolak lagi dengan sektor. Bukan sektor ni, tapi ini adalah segmen. Untuk mengira segmen ini, ialah kita kena kira sektor MQL. Sektor MQL tolak segitiga MQL. Okey, ini sektor MQL tolak segitiga MQL. Yang ini kena darab 2 sebab dia ada 2 bahagian. Yang ini. Okey, nanti kita tolakkan semua ni dengan segmen-segmen ini. Okey, jadi kita kira satu persatu. JKLM dia jarinya ialah 47. Okey, jadi formula dia 1/2 darab J ialah 4.794 kuasa 2 dan darab dia punya besar, saiz sudut dia 3.6 rad. 3.6 radian. Okey, lepas tu kita kira juga dia ini, kita tekan kalkulator kemudian. Kita nak kira sektor MQL. Sektor juga 1/2, tapi jarinya sekarang ni 5 kuasa 2 dan sudutnya adalah 1 rad. 1 rad. Okay. Dan apa lagi? Dan kita perlu juga mengira segitiga. Segitiga MQL. Segitiga MQL, apa dia? Formula luas segitiga iaitu 1/2 AB sin C. 1/2 AB sin C. Jadi untuk yang ini kita dah ada 57 ni. Jadi 1/2 darab A dan B lah kedua-duanya 5 cm darab 5 cm darab lagi dengan sudutnya iaitu sin 57.28 darjah. Jadi kita kira satu persatu. 1/2 0.5 boleh darab 4.794 kuasa 2 darab 3.6. Kita dapat 41.369 cm persegi. Dan sektor MQL 5 kuasa 2. Lepas tu kita nak darab 2 ke? Tak apalah, darab 2 tak darab 2 tu cerita lain kan? Jadi 25 bagi 2 dia ada 12.5 cm persegi. Lepas tu untuk segi 3 pula ialah 0.5 sekali lagi darab dengan 5 kuasa 2 juga. Tapi 5 darab 5 lah sebenarnya. Lepas tu darab lagi dengan sin 57.288. Terdapat 10.517 cm persegi. Jadi untuk segmen saja, okey, jadi segmen, sebab kita nak yang ini je, nak yang merah ni sikit atau biru ni cukup conteng ni, ialah
sektor MQL tolak segitiga MQL. Jadi 12.5 tolak 10.517. Kita dapat 1.983. Okey, jadi 1.983 tu lah kawasan sini. Sini 1.983, sini juga 1.983. Yang di sini ialah 41.369. Jadi kita nak kawasan ni saja. Jadi ni tolak kedua-dua ni lah. Jadi 41.369 tolak 1.983 darab 2. Jadi kita dapat kawasan sini yang berlorek, so-called berlorek tadi ni adalah 37.403 cm persegi. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, daripada Melaka. Raja 2 menunjukkan draft logo untuk syarikat makanan berbentuk bulatan ABC berpusat di O. Diberi bahawa jejari bulatan itu ia adalah 6 cm dan segitiga ABC adalah sebuah segitiga sama sisi. Okey, sebuah segitiga ABC, sebuah segitiga sama sisi, panjang ni sama dengan ni, sama dengan yang ini jadi untuk A, tunjukkan bahawa luas sektor OAB diungkapkan sebagai, jadi kita tahu sebenarnya formula luas ni, luas untuk sektor ini adalah 1/2 J kuasa 2 theta. Kita dah tahu di mana ni. Jadi untuk tunjukkan tu, yang di mananya kita gunakan formula tekanan 2. Tapi kita gunakan sudut dalam bentuk rect. Jadi kita kata luas sektor atau luas bulatan atau luas sektor per pi J kuasa 2. Ni pi J kuasa 2 adalah luas satu bulatan. Sama dengan sudut per 360. Tapi itu sudut sebab ini dalam rect. Jadi kalau sudut dalam rect, kita kata theta per 2 pi. Buat 2 pi ni 360 darjah. Jadi pindahkan pi J kuasa 2 ke sini. Jadi L sama dengan theta per 2 pi darab dengan pi J kuasa 2. Pi dengan pi ni potong. Jadi kita dapatlah L sama dengan ni adalah 1/2 samalah 1/2. Lepas tu kita potong pi dengan pi ni. Dan seperti dia beritahu lah, J kuasa 2 theta. Kita susun ikut semula lah. J kuasa 2 theta. Ringkaskan saja. Dan itu untuk A. Untuk B, seterusnya ungkapkan luas rantau kuning dalam sebutan pi dan punca kuasa 22 dan set. Luas yang ni ini yang kuning tu, gambar gajah tu kuning kat situ. Jadi untuk mencari luas ini ialah luas satu bulatan. Jadi J ni adalah 6 cm. Jadi luas yang kuning itu adalah ataupun yang berlorek, adalah luas satu bulatan pi J kuasa 2. Nak guna pi J kuasa 2 atau nak gunakan 1/2 J kuasa 2 theta. Theta tu adalah 2 pi lah. Jadi guna dan tolak dengan segitiga ni. Segitiga apa formula dia? 1/2 AB sin C. Jadi bagaimana nak kira dia? Pi J kuasa 2, jari dia 6. Jadi 1 pi lah pi, lepas tu 6 kuasa 2. Tolak 1/2. Dua sisi ni kita tak tahu ke panjang dia berapa? Ada tak dia beritahu panjang dia, kita tak tahu ke?
Panjang dia kita tak tahu lagi. Okey. Right. Jadi dalam kes ini kita tak ada kira yang itu, kita potong kat sini. Jadi kita ada 1, 2 dan 3. Luas. Segitiga kaki sama. Kaki sama ataupun dah jadi ini kaki sama lah. Ini sama tapi tak sama ni. Tapi dia beritahu panjang ni semua sama lah. Okey. Jadi untuk segitiga ni 6 dengan 6 lah. Jadi theta tu ialah 360 jadi 120 kat sini, 120 dekat sini. Okey. Jadi kalau kita nak tahu ini ialah 1/2 darab 6 darab 6 darab sin berapa? Sin 120. Jadi isu ni kita kena discuss dulu sin 120 ni. Kamu akan belajar dalam topik trigonometri. Okay, tentang sin 120 ni kamu akan belajar nanti dalam math saja bagaimana nak mengira ni dalam bentuk set. Okay, jadi kita kena tahu dulu untuk pengetahuan jadi sin 120 ini adalah bernilai sama dengan sin iaitu 180 tolak 120 iaitu sin 60. Okey, sin 60. Jadi sin 60 tu pula kalau kita lukis segitiga, segitiga asalnya ni 60. Okey, ini asalnya 60 atau asalnya adalah kita lukis ni pelajaran nanti kita akan belajarlah dalam trigonometri. Okey, jadi ini sebab ni panjang ni sama. Jadi sini 60 lah. 60 ni ada 30 dah potong 2. Sisi ni 2, sini 1. Sebab sebenarnya 2, 2, 2. 1, 1 sini. 2 di sini kan. Jadi untuk sin 60 ni bernilai berapa? Ini adalah punca kuasa 3. Okey, 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Dapat 3. Jadi punca kuasa 3. Jadi sin 60 adalah punca kuasa 2. 3/2. Itu nilai untuk sin 120. Dia sama dengan nilai 60. Nanti later belajar. Okay? Jadi di sini ialah pi 36 pi tolak yang ini 1/2 darab 0 dapat 18. 18 darab dengan sin 120 ni punca kuasa 2 3/2. Jadi kita potonglah 18 dengan 2 ni dapat 1 dan 9. Jawapan dia 36 pi tolak 9 punca kuasa 2 3. Okey, lupa pula nak darab 3 sebab ni ada 3 segitiga yang sama besar darab 3. Jawapan dia akhirnya 36 pi tolak 27 punca kuasa 2 3. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 6. Rajah 3 menunjukkan sektor AOB dan sektor COD dengan pusat sepunya O. Diberi OA ialah 6 cm, OA 6 cm dan OA OC dan OC adalah dalam nisbah 3/5. 3/5. Jadi dari situ kita boleh tahu je jari untuk ataupun panjang OC ni. Okey, jadi kita boleh gunakan, kita kata 3/5, 3/5 tu, yang 3 tu 6 cm, ni darab 2, jadi dia pun darab 2 juga. Jadi maknanya panjang ini ialah 10 cm. Okey, jadi sini semua 10 cm. Okey. Dan
Panjang lengkuk CD, ialah 25/9 pi sentimeter. Cari nilai theta dalam sebutan pi radian. Okey, jadi sebabkan kita tahu lengkuk panjang ni dengan jari, kita boleh gunakan formula S sama dengan J darab theta. S ialah 25/9 pi. Dia jarinya ialah 10 dan theta lah. Jadi kita nak tahu ni lah 25/9 pi ni bahagi 10 ataupun darab dengan 1/10. Jadi theta ni boleh potong 25 dengan 10 ni sifir 5. Dapat 2 dan dapat 5. Jadi kita akan dapat 5/18 pi. Jadi itu right. Okey, jadi itu saja dia nak lah. Okey Okey, kita sambung dengan soalan nombor 13. Rajah 13 menunjukkan satu sektor bulatan dengan pusat O. Tembereng berlorek ABC punya ketinggian MC iaitu 6 cm kat sini. AB ialah perentas bagi sektor dengan panjang 16 cm. M ialah titik tengah AB. Jadi soalan A, cari nilai R. Okay, jadi di sini kita perlu cari nilai R. Jadi kita dah beritahu bahawa panjang AB ni adalah 16 cm. Jadi 16 bahagi 2. Kita akan dapat 16 bagi 2 akan dapat 8. Sebab M ini titik tengah. Jadi panjang ini dengan panjang ini adalah sama. Jadi di sini adalah 8 cm. Jadi disebabkan ini adalah pembahagi 2 ataupun ini adalah dia membahagi 2 gambar rajah ni, sudut di sini akan jadi 90 darjah. Okey. Dan kita labelkan, kita kena tahu OC ni sama dengan OB. OC adalah sama dengan OB, jadi panjang OM ialah R tolak 6 cm. Jadi untuk mencari nilai R, kita gunakan Pythagoras theorem, iaitu panjang hipotenus kuasa 2 adalah sama dengan 2 sisi yang bukan hipotenus itu dikuasa 2 kan. Sama panjang, dicampur dia, di 8 kuasa 2. Kita selesaikan ini, jadi kita dapat R kuasa 2 sama dengan R tolak 6, itu R tolak 6 kuasa 2 ialah R tolak 6 darab R tolak 6, dan 8 kuasa 2 ialah 64. Di sini ialah R kuasa 2 tolak 6R tolak 6R tambah 36 tambah 64. Jadi kita dapat R kuasa 2. Jadi R kuasa 2 tolak R kuasa 2 akan habis. Tak ada, ini bukan persamaan kuadratik lah maknanya. Okey, di sini negatif 6R, negatif 6R, negatif 12. Negatif 12 kalau bawa ke kiri akan jadi 12R. 36 dengan 24 akan dapat 100. Jadi R ialah 100 bagi 12. Kita permudahkan, kita sifir 4. Dapat 25/3 cm. Okey, 25/3. Okey, jadi 81/3 cm. Seterusnya kita nak sudut AOB. AOB. Ini ya. Sini AOB. Jadi untuk mencari AOB ni, kita boleh gunakan formula cos yang kita belajar dalam penyelesaian segitiga. Jadi yang ini 16, yang ini 25/3, yang ini juga 25/3. Kita nak tahu sudut sini, theta. Soalan B ya. Jadi kita boleh gunakan formula cos, iaitu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Jadi kita jadikan cos A sebagai subjek. Jadi kita kata cos A adalah B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2 per 2BC. Jadi kita kata di sini ialah cos theta adalah B tambah C 25/3 kuasa 2 tambah 25/3
kuasa 2 tolak 16 kuasa 2 per 2 darab 25 per 3 darab 25 per 3. Okey, dah kena nak tekan kalkulator cerita lain Jadi kita tengok 25 per 3 25 per 3 kuasa 2 tambah bracket 25 per 3 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. Lepas tu kita bahagi 2. Kita bahagi lagi dengan 25 per 3. Dan bahagi lagi dengan 25 per 3. Tekan kalkulator elok supaya kita faham. Okey, jadi kita dapat negatif 527 per 625. Jadi nilai theta, tekan shift cos saja. Shift cos untuk nilai tersebut. Kita akan dapat 147.4795. Kalau kita gunakan pada 2.48. Okey, itu dalam darjah. Jadi kita darabkan dengan pi 3.142 bahagi dengan 180. Jadi darab dengan 3.142 bahagi 180. Kita dapat 2.574 rad. Itu satu caranya. Cara kedua, kita gunakan trigonometri kita belajar masa tertian 3. Sohkah tua. Tapi sohkah tua tu kena menggunakan segitiga yang bersudut tegak. Tegak yang ni baliklah. Kita guna yang ini. Kita gunakan OMB contohnya. OMB. Jadi kita kena tahu bahawa yang ini sudut ni cuma separuh saja daripada sudut yang kita nak. Jadi di sini kita tahu ada 8, di sini 25 per 3, 25 per 3 kat sini. Okey, tak payah nak guna yang ni. Jadi kita tahu dua sisi dah cukup. Jadi kita labelkan sebagai X lah contohnya. Sebab theta tu seluruh ni. Okey, jadi X kita nak guna yang ini adalah bertentangan dengan 8. Dari sini hypotenuse, yang bertentang dengan hypotenuse itu adalah sin. Okey, sohkah tu ada bahasa Inggerisnya. Okey, sin adalah opposite over hypotenuse. Jadi kita kata sin X adalah 8 bahagi 25 per 3 bahagi 25 per 3 sama dengan 8 darab 3 per 25 iaitu 24 per 25. Dan kes ini kita nak tahu nilai X, tekan shift sin untuk 24 per 25. Jadi kalau cikgu tekan 24 bahagi 25 dulu. Lepas tu baru tekan shift sin. Dan kita dapat 73.739 tapi itu nilai X. 73.7397 9798 lah macam ni. Itu kalau 4 perpuluhan. Jadi kita darab 2 sebab kita nak 2x. Theta tu 2x. Jadi kita dapat 147.48 juga. Okey. Jadi nilai x sebab tu di sebelah sini juga x. Itu sudut theta tu. Okey. Dan seterusnya luas tempering berlorek. Okay, luas yang berlorek tu yang ni. Okay. Dan cari dia luas sektor tolak luas segitiga. Jadi OABC Jadi untuk C OABC itu sektor, iaitu apa luas sektor? 1/2 J kuasa 2 darab theta. Jadi 1/2 darab J berapa? 25 per 3. 25 per 3 kuasa 2 darab theta. Theta berapa? 2/5 darab 2.574 rad. Jadi itu untuk
luas seluruh gambar rajah tersebut bagi satu sektor. Jadi 0.5 darab 25 per 3, 25 per 3 kuasa 2 dan darab dengan 2.574 rad. Kita dapat 89. Jadi dapat 89.375 cm persegi. Lepas tu kita kira luas yang tidak berlorek ini iaitu segitiga. Jadi OA, jadi segitiga OAB. Okey, iaitu luas dia 1/2 AB sin C. Jadi formula luas segitiga lah. Jadi 1/2 A dan B itu 25/3 kedua-duanya. 1/2 darab 25/3. Nak buat kuasa 2 pun boleh. Dan darab sin. Ini baru kita kena pastikan bahawa sin ini sudut dalam darjah 147.48 darjah. Okay, kenapa kena guna itu? Sebab kita setting, kita kalkulator ni, kalau kamu tukar setting pada rad, dan boleh guna 2.547. 2.574. 2.574 okey. Jadi kalau tidak, kalau setting kita dalam degree, darjah, gunakan dalam darjah. Jadi 0.5 darab 25/3 kuasa 2 darab sin 147.48. Jadi kita dapat 18.666. Okey, sebab ini 3 tempat bulan kita guna perpuluhan juga. Okey. Jadi kawasan berlorek. Jadi untuk C tu, kawasan berlorek adalah luas sektor tolak luas segitiga. Jadi 89.375 tolak 18.666. Kita dapat 70.709. Kalau nak mudahkan pada 2 tempat puluhan, 70.71 cm persegi. Okey. Okey, kita sampai soalan nombor 7. Rajah 7 menunjukkan sektor POQ dan segitiga MON terterap dalam sebuah bulatan dengan pusat O. Jejari bulatan dan jejari sektor POQ masing-masing ialah X dan Y cm. Jejari bulatan ialah X, jadi maknanya yang sini semua ni adalah X. Dan jejari sektor POQ, jadi panjang PO ni saja adalah Y cm, ni X cm. Diberi bahawa perimeter sektor minor MON. Okey, jadi kita lukis balik MON tu. Okey, MON, yang ini adalah 33.97 cm untuk perimeter. Dan luas kawasan berlorek, okey, yang berlorek ni kita tak lorikkan lagi. Ni kawasan berlorek. Jadi kalau macam ini, dalam kes ini kita tak ada nama gambar rajah ni. Jadi lebih tepat lagi, jadi kita buat apa macam mana nak kira dia? Luas segitiga MON. Okey, jadi untuk luas berlorek adalah segitiga MON tolak sektor POQ. Dan ini adalah 15.035
cm persegi. Okey, jadi bagaimana nak kira dia? Jadi kita tengok satu persatu lah. Jadi dalam kes ini, ni X, label X kedua-dua belah dan sudut. Okey, jadi soalan A, apa dia soalan A sebenarnya? Soalan A dia tanya adalah MON saja. Oh, dia nak sudut ni je. Okey, jadi sudut ni adalah untuk soalan A cuma 360 tolak 280 sama dengan 80 darjah. Tapi dia nak dalam rad, jadi ukur darab dengan pi 3.142 bahagi dengan 180. Jadi kita akan dapat, tekan kalkulator bagi kalau cikgu bagi 1.3964 radian. Dan soalan B, seterusnya hitung nilai X dan Y pada integer terdekat. Jadi kita dah tahu nilai X dan nilai Y. Jadi dalam kes ini, kita work on di jejar ataupun dalam perimeter dulu, iaitu kita kena tahu S sama dengan J darab theta. Panjang lengkuk, sebab panjang lengkuk ni sebahagian pada parameter tersebut. Jadi ini J theta lah. J theta, ini theta 1.394 1.3964 rad. Jadi kita label kat situ. Jadi yang X tambah X tambah dengan ini, iaitu yang itu adalah X darab theta. Jadi yang ini 1.3964 X. Jadi kita buat persamaan dan boleh selesai lah. Jadi kita kata X tambah 1.394 sama dengan 33.97 cm. Jadi semua ni ada, 1.3 ni ada X juga. Okey, jadi kita boleh campur je lah. 1 tambah 1 tambah 1.394 dan akan dapat 3.394 X sama dengan 33.97. Jadi nilai X dah 33.97 bahagi dengan 3.396 tu, kita dapat 10.002 cm. Tapi dia suruh bundahkan pada integer terdekat, jadi kita kata X ialah 10 cm. Dan itu dah dapat nilai X. Jadi untuk mengira nilai Y, kita kena gunakan persamaan satu lagi, iaitu untuk luas. Luas adalah kawasan belorik 15.03. Jadi itu adalah luas segitiga. Segitiga ni jari dia adalah X. Dan luas segitiga adalah 1/2 AB sin C. Jadi 1/2 darab A dan B, X kita dapat 10. Jadi kita gunakan 10 lah. Darab 10 darab 10 darab sin 80 darjah. Okay, ini sebab kita gunakan dalam unit, dalam darjah kita gunakan darjah. Dan segitiga POQ. POQ ni jari dia Y, dan ialah sektor. Jadi untuk sektor ialah 1/2 J kuasa 2 theta. Okey, jadi 1/2 darab J. J ialah kita tak tahu nilai dalam kes ni, Y. Darab Y kuasa 2 lah. Dan darab lagi dengan theta 1/3. Yang ni kena gunakan dalam tu ya. 1.3964. Okey, jadi sama dengan 15.03. Jadi kita boleh cari yang ini. Kalau tekan kalkulator, cikgu dapat 49.24. Dan disebabkan algebra ni cikgu nak pindah ke sana, cikgu tolak dengan 15.03 ke sini. Dan 1/2 darab yang ini kita akan dapat 0.698 Y kuasa 2. Itu cikgu dah pindah ke sana, jadi positif lah.
Jadi dan kita boleh dah tolak tu, kita dapat 34.21 bernilai 0.698, Y kuasa 2 dan kita bahagi. Jadi kita akan dapat nilai Y kuasa 2 adalah 34.1 bahagi 0.698. Kita akan dapat 49.01. Jadi nilai Y adalah punca kuasa 2. Untuk nilai tersebut kita akan dapat 7.0008. Jadi untuk dibundang pada integer terdekat, kita akan kata 7 cm. Itu saja. Okey, seterusnya soalan nombor 12. Rajah 12 menunjukkan gelanggang lontar peluru yang terdiri pada bulatan WYVX dan sektor UWTVS. Kedua-duanya berpusat di T. Semasa kejuaraan olahraga, atlet perlu melontar peluru kekuasaan berlorek UWXVS untuk mendapat mata. Diberi bahawa WT ialah 1.1 meter. WT 1.1 meter dan panjang lengkuk US ialah 21 meter. 21 meter dan panjang lengkuk VXW adalah 27 kali ganda lebih pendek. Jadi 27 kali ganda pendek, maka kita bahagi 27 lah. Jadi panjang lengkuk ini saja, panjang lengkuk ini ialah 21/27 meter. Okey. Untuk A, nilai theta dalam radian. Okay, jadi dalam kes ni bila kita dah label semua ni, kita nampak bahawa kita tahu ada jari untuk lengkuk VXW ni, iaitu panjang lengkuk dia 21/27 meter dan jari 1/1. Kita gunakan formula S sama dengan J darab theta, di mana S ialah 21/27, jari adalah 1.1 dan theta adalah theta. Jadi kita bahagi saja 21/27 bahagi dengan 1.1, kita akan dapat theta itu ialah 70/99. Dan jika anda nak gunakan dalam desimal pun boleh. Tapi cikgu kalau ada jawapan yang boleh diberikan tepat tanpa menggunakan pembundaran, dan cikgu akan gunakan pecahan seperti dalam kes ini. Dan B adalah luas dalam sentimeter, perimeter bagi rantau berlorek. Perimeter rantau berlorek. Jadi perimeter rantau berlorek itu ialah US tambah SV tambah VXW tambah WU. Jadi yang panjang kita belum tahu, cuma panjang SV ni sahaja. Okay, jadi sekarang ni kita dah tahu bahawa theta ini adalah bernilai 70/99 rad dalam kes ini. Jadi kita akan gunakan formula ni sekali lagi, tapi kita gunakan yang panjang ini dan kita boleh dapat jari yang panjang ini, yang TS ini. Jadi kita kata S sama dengan J theta, sekali S adalah 21 dan jari masih tak tahu, theta-nya adalah bernilai 70/99. Sekarang ni 21 bahagi dengan 70/99, kita akan dapat panjang jari. Kalau kita bahagi, kita dapat 29.7 meter. Okey, tapi jari itu bermaksud yang ni sekali ni. Okey, jadi kita kena tolaklah untuk dapat SV saja. SV ialah panjang 29.7 ni, kita tolak dengan 1.1. Jadi kita dapat 28.6 meter. Jadi perimeter adalah 28.6, kita darab 2 sebab SV dengan UW adalah sama.
tambah lagi dengan 21 meter ni, dan tambah lagi dengan 21/27 meter. Jadi kita dapat berapa? Tambahkan guna kalkulator dan kita dapat 78.98. 78.98 meter. Hapus dia. Seterusnya, luas dalam meter persegi bagi rantau berlorek. Okey ya. Jadi kamu kena tengok betul-betul kat sini. Cikgu mesti kira tadi, cikgu keliru sikit. Cikgu tak nampak bahawa yang ini ada segmen ini adalah tidak berlorek. Jadi dalam kes ni kalau dia berlorek, cerita lain. Kalau kawasan segmen ini berlorek, sektor tolak segitiga. Tapi sebabkan segmen ini tidak berlorek, jadi adalah sektor tolak sektor. Jadi maksudnya soalan C, sektor UST tolak dengan sektor VWT. Okey, sektor. Jadi sektor yang pertama ini jejari kita tahu dah. Jadi formula luas 1/2 J kuasa 2. J-nya ialah 29.7. 29.7 kuasa 2 darab theta. Theta ialah 70/99 tolak 1/2 J kuasa 2. Dalam kes ni J ialah 1.1. 1/1 kuasa 2. Theta-nya adalah sama 70/99. Jadi untuk yang pertama ni, kita dapat jawapannya adalah bernilai 311.85. 311.85 tolak dengan bahagian kedua 0.4278. Okey, jadi bila kita tolak dapat 311.422. Jadi kalau kamu dapati jawapan kamu tu berbeza, tak banyaklah sebab ni luas ni ada kuasa 2, walaupun berbeza sebanyak 0.1 itu tak beda hal kerana kita menggunakan nilai-nilai sudut yang berlainan. Kamu mungkin menggunakan sudut ini sebagai dalam perpuluhan, kamu terpaksa bundar. Cikgu tak gunakan pembundaran tersebut. Jadi jawapan kamu mungkin ada sedikit perbezaan daripada skema jawapan yang diberikan. Okey, soalan seterusnya. Rajah 8 menunjukkan dua sektor PQR dan SQT masing-masing berpusat di P dan S. Jejari bagi sektor PQR dan SQT masing-masing ialah 13.21 cm dan 8 cm. Diberi bahawa S ialah titik tengah bagi garis lurus PRT dan sudut QPR ialah 0.6 radian. Hitung A panjang lengkuk QT. Okey, jadi pertamanya kita kena labelkan dulu mengikut maklumat yang diberikan di dalam gambar rajah ini, tetapi belum dicatatkan. Okey, jadi kata jejari bagi sektor PQR jejarinya ialah 13.21. Jadi sini 13.21 cm, begitu juga di sini 13.21 cm. Dan SQT juga adalah sektor berjejari 8. Di sini 8 cm. Okey. Jadi dan S adalah titik tengah. Jadi bila beritahu ini adalah titik tengah, jadi ini juga adalah 8 cm. Dengan yang ini 8 cm. 8 cm yang ini adalah semua ni ST, bukan SR lah. Okey. Jadi soalan A ditanya panjang lengkuk dalam sentimeter bagi QT.
Okey, jadi kita nak tahu panjang lengkuk ialah panjang QT ialah menggunakan formula S sama dengan J darab theta. Jadi jarinya ialah 8, tapi theta dia berapa? Okey, theta tak tahu. Jadi kita kena carilah. Okey, jadi contohnya dalam kes ini, apa yang kita boleh buat? Oh, ada maklumat lagi tak? Ada maklumat lagi, dia beritahu bahawa sudut QPR adalah 0.6 rad. Jadi di sini ialah 0.6 radian. Jadi kamu kena tahu bahawa panjang SP dan SQ sama panjang, bermaksud ini adalah segitiga, kaki sama, jadi ada dua sudut yang sama. Jadi sini juga 0.6 rad. Dan jumlah sudut dalam satu segitiga ialah 180. 180 tu dalam rad ialah pi, itu 3.142. Jadi untuk itu kita cari sudut di sini, iaitu 3.142 tolak 0.6 tolak 0.6, jadi kita akan dapat 1.942. 1.942 rad di sini. Dan jadi kita boleh dapat juga di sini dengan kita kena tahu bahawa jumlah dua sudut ini ialah 180 juga, iaitu pi. Jadi pi tolak dengan 1.942 akan dapat sini. Ataupun kamu kena tahu bahawa 0.6 ni sama dengan sudut sini, 1.2 rad. Mana-mana kamu nak gunalah, tak kisah. Okey, jadi kita masuklah 1.2. 1.2 rad. Jadi 8 darab 1.2 ialah 9.6 cm. Itu untuk lengkuk QT. Seterusnya B, luas dalam sentimeter persegi bagi kawasan berlorik. Kawasan berlorik, cikgu tak lorik lagi, jadi ini lorikkan dia. Ini kawasan yang berlorik. Jadi bagaimana nak dapat ni? Okay, jadi untuk dapat yang ini ialah kawasan SQT tolak dengan SQR. Tapi bagaimana nak dapat SQR? Okey, jadi SQR ni pula adakah sektor? Bukan. Okey. SQR bukan sektor. SQT adalah sektor. Sebab sektor ni ialah dia belah bulatan daripada tengah-tengah. Jadi untuk dapatkan SQR ini adalah sektor PQR tolak dengan segitiga PQS. Itu dapat dengan ni. Jadi pertama kita turut dulu bahawa kawasan berlorik itu ialah SQT tolak dengan SQR. Tapi tak ada formula untuk mengira SQR itu sendiri. Jadi untuk dapatkan SQR pula adalah PQR, sektor PQR tolak segitiga PQS. Jadi kita kira yang itu dulu. Alright? Jadi PQR adalah sektor. Jadi sektor, apa dia formula sektor? Iaitu 1/2 J kuasa 2 theta. 1/2 J kuasa 2 theta untuk PQR. Jadi untuk sektor mana-mana lah. Jadi kemudian kita tahu jari dia adalah 13.21. Jadi 1/2 darab 13.21 cm darab dengan sudut di sini. Okay, sebab yang kita cakap ni PQR. PQR dia punya berpusat di P. Berpusat di P, sudut ni 0.6. Jadi darab 0.6. Jadi 1/2 darab 13.21 darab 0.6 kita dapat 52.35. 52.35 cm persegi. Lepas tu kita kena kira PQS pula. PQS adalah segitiga. Segitiga ialah 1/2 AB sin C. 1/2 AB sin C. Jadi 1/2 AB sin C tu yang mana kita nak guna? Kita boleh nak guna, dalam kes ni banyak sangat maklumat dia. Kita nak guna, kalau kita nak gunakan sudut 1.942 ni, kita gunakan 8 cm dengan 8 cm.
Okey, itu cara nak guna dia. Jadi ini 1/2 darab 8 darab 8 darab sin 1.942 tu kita kena tukarlah kepada berapa? 1.942 kita dapat 111.25. 111.25. Okey, jadi kalau kita nak guna tu C3 A B, yang ini sudut C. Okey, dan 1/2 darab 8 darab 8 darab sin 11.25 ni ialah 29.82 cm persegi. Tapi itu belum jawapan lagi. Itu baru kita nak dapatkan SQR. Jadi SQR adalah berapa? Ni tolak ni lah. Jadi kita tolak kan, kita dapat 22.53. 22.53 cm persegi. Itu baru SQR ni. Jadi kita kena kira juga SQT. Jadi SQT berbentuk apa? Berbentuk sektor yang diformula dia 1/2 J kuasa 2 theta. Jari dia 8. Jadi 1/2 darab 8 darab 8 darab sin 1.2 ni dalam bracket apa? Memang kita gunakan ini 1/2 lah. Itu ni salah. Bukan 1/2 AB sin C, tapi 1/2 J kuasa 2 theta. Jadi 8 dengan 8 ni sama 8 kuasa 2 darab dengan 1/2. Jadi kita dapat 38.4 cm persegi. Jadi kawasan berlorek. Jadi berlorek itu adalah SQT tolak SQR. Okey, jadi 38.4 tolak 22.53 cm persegi. Jadi 38.4 tolak 2 ni dapat 15.87 cm persegi. Okey, itu saja.